Ya, ya. Ni pun satu perkara seolah-olah kata umum juga di hari ni. Solat di atas kerusi ni pun banyak. Kita bila mari tengok balik sini ni boleh dikatakan umum lah. Timbul soalan banyak sangat. Orang sini panggil isu lah dah. Timbul isu banyak. Sebab baru timbul cara solat atas kerusi. Yang ni di tempat kita. Tapi kalau di Mekah, Madinah dah lama dah. Sebab tu kadang-kadang kita jadi tertiru-tiru. Ada terkadang. Sebab itulah perlu kita faham masalah hukum baik dengan solat. Tadi apa kita tahu sendiri. Bagi kita yang sihat ada hal lah. Bagi orang uzur. Bagi orang uzur. Situ kita pula balik kepada rukun solat, syarat-syaratnya. Itu pula situ. Kita maklum dah berdiri salah satu pada rukun tapi dengan kait macam mana? Kita mengaji sana. Tengah pada rukun solat itu qiyam bagi yang kuasa berdiri ada kait kata. Berdiri betul bagi yang kuasa berdiri. Kalau mapuhunya tak kuasa berdiri, semayanglah, solatlah hal keadaan duduk. Kelimah duduk dulu tak kira duduk atas apa-apa kan, duduk. Ini macam saya ni. Panggil duduk ke panggil berdiri ni? Panggil duduk lah. Kita semua ni panggil duduk kan? Panggil duduk. Cuma berbeza duduk saya ini atas kursi. Duduk hadirin semua ni di atas semin tapal lantai. Kelimah duduk sama duduk. Bukan kata duduk atas kursi tak panggil duduk dah. Panggil duduk. Nah, itu di segi lapar dan kelimahnya. Bila tak kuasa berdiri, ialah naklah duduk. Tak ada kait duduk tak apa-apa, duduk. Kerana tak kuasa berdiri tu duduk. Tu soal tu. Tak kuasa duduk, berbaring. Tak kuasa berbaring, melentang. Empat. Kemudian kalau kita kuasa berdiri, sengaja nak duduk, tak boleh, tak sah. Sebab rukun. Rukun tak boleh tinggal. Kalau kita tak kuasa berdiri, kita boleh duduk. Tak kuasa duduk, baru boleh berbaring. Selalu nak berbaring sedangkan kita kuasa duduk, tak boleh. Pelaturan 1, 2, 3, 4. Tak boleh nak 1, 4 selalu. Maklum. Itu panggil tertib je. Baik. Apabila katakanlah kita ni uzur berdiri, duduk. Ini semaya fardu, kalau semaya sunat tak payahlah. Sengaja nak duduk. Kuasa berdiri pun sengaja nak duduk. Sah solat berdiri. Kerana Nabi selalu solat duduk, semaya duduk nak tunjuk ajar pada umatnya. Tapi kalau sembahyang fardu tak uzur berdiri. Dan dia ajar pada umat dia seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma ketika ia uzur penyakit bawasir, dia pergi mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana susah nak bergerak turun naik kan. Penyakit itu. Maka dia ajar, dia kata salli qa'iman. Sembahyang olehmu hal keadaanmu yang berdiri. Itu mana mesti kena berdiri. Lepas tu baru dia buat maikai. Fa illam tastati, maknanya muqabil bagi mahzuf. Salli qa'iman ai in istata'ta, kai itu mahzuf. Jika sekiranya engkau kuasa, dengan dalil dia kata fa illam tastati, maka jika engkau tak kuasa ni, tak kuasa berdiri, fa qa'idan ai salli hala kaunika qa'idan. Hal keadaan kau yang duduk. Hingga seterus. Itu dia ajar situ asalnya. Daripada situlah ulama istinbat ambil mari. Sebab tu dia tubiklah hukum katakan. Setengah pada rukun solat itu qiyam, artinya berdiri. Maksud berdiri betul dengan bawa tulang belakang itu betul. Mengaji makna dia pula syarat nak sah berdiri. Hatta kalau kita sana pun nak betul. Masalah kita duduk di tiang ni. Kita rapat ke belakang di tiang. Tapi betul. Sekira-kira kita sana saat ni tu, kalau dibawa beralihkan tiang ini, kalau diperalihkan nanti kita ubah. Sekalipun memadah, asalkan betul. Sana tu betul. Jangan dengan sebab sana jadi bokok. Tak boleh. Sebab kita ni sifat betul. Jadi bokok. Tak boleh kan? Lain pada orang bokok. Tu asal mengaji bab diri betul kan? Kemudian, bila kita duduk, tak ada kait, duduk atas apa-apa, asalkan duduk. Lepas tu, satu pada rukunnya sujud. Tengok, kalau kita uzur berdiri, kita duduk. Duduk atas lantai baik, atas kursi baik. Lepas tu kita kuasa ke tak sujud? Kita kuasa sujud. Bila kuasa sujud, kita kena sujud. Bila mengaji sujud pula, apa sujud? Hantarkan anggota tujuh.
Ha, hantar angka 7 di tempat sujud. Kalau kita kuasa, mesti sujud. Ha, kalau tak sujud mana hantar angka 7 tu, tak sah lah solat kita pasal rukun. Tak boleh tinggal rukun. Dan kita kuasa. Lain pada kita tak kuasa. Kalau katakanlah, kalau kita duduk kuasa, sujud kuasa, tapi nak bangun berdiri tak kuasa. Maka kita kena duduk lah. Pasal berdiri tak kuasa, tak ada wajib dalam berdiri. Kita duduk. Bila duduk, kita kuasa sujud. Sujud, sekadar mana kita kuasa sujud. Maka bila kita duduk atas lantai begini, sujud kita kuasa atas dahi di atas tempat sujud. Maka itulah seelaknya kita semaya di bawah, sujud dahi kita sampai. Sebab paling penting sekali sujud, naknya dahi lah. Nak tunjuk kehinaan kita pada Allah. Ini dahi yang paling utama sekali. Lagi pula bab sujud, syarat dia kena rendah kepala, leher daripada ajizah, daripada punggung. Itu yang panggil tunjuk hina ni. Hina sungguh kita pada Allah ni. Muka tempat mulia bila sujud. Kalau sujud sama begitu, kalau tak ada uzur, tak boleh. Sujud sama pasal dia nak rendah leher daripada punggung. Jadi gitu. Sehingga kalau kita semayang di tempat bangku tinggi depan kita, kita semayang gini. Apabila kita rakaat, bila sujud, sujud tempat tinggi. Jadi bawa pada sama belakang kita dengan leher. Maka sujud kita tidak memadai. Malaikat kita uzur, nak sujud, nak rapat, tak boleh. Belakang kita setakat tu ya boleh pergi. Setakat tu ya, tak apa. Sekadar itu. Kalau boleh rapat, mesti kena rapat. Kalau tak rapat, sekadar mana boleh pergi. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perkara, kamu buatlah, mendatangkanlah qadarmu mampu. Sebab tu, kita orang uzur, kita tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri, kalau kita kuasa sujud, ialah kita kena sujud di sapah dahi. Tak kuasa nak berdiri, gugur dah berdiri tu. Gugur dalam berdiri, pasal kita tak kuasa berdiri. Kita kuasa duduk, kita duduk. Apabila kita duduk, sujud kita kuasa ke tak? Sujud kita kuasa. Kuasa ke tak merapat dahi pada tempat sujud? Kuasa, mesti. Dia akan sujud tu rukun juga. Betulah. Seelaknya kalau kita orang uzur, kita tahu hal kita. Ada setengah-setengah tu, kadang-kadang duduk, berdiri boleh. Berdiri. Bawa bila nak rokok, boleh. Bang sujud, duduk kat kursi sujud. Sedangkan, bawa sudah semaya, tolak kursi, duduk bawah. Macam mana? Itu susah berlaku tu, nak ceritakan tu. Itulah. Walaupun kita kira sendiri. Fikirlah keuzuran kita setara mana. Pentingnya sujud. Dengan siapa sembahyang umat-umat dulu tak ada rokok. Dia kira baca dua sujud. Sebab itulah ada hikmah yang Allah Ta'ala kata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ulama buat perbincangan. Kenapa Allah ulang ke perkata warka'u ma'ar raki'in? Sedangkan masuk dah dalam kata wa aqimus salat. Mendiri dah kamu akan solat. Bila kata mendiri ke solat, termasuklah rokok. Bapa tu sebut suku pula warka'u ma'ar raki'in. Itu ada ulama mencatatkan kerana sembahyang umat dulu dia tidak ada rokok. Tidak ada rokok. Lalu itulah dia perintah sebab ada rokok. Umat dulu dia sembahyang sujud. Maka disuruh rokok. Rokok tidak dua sujud. Jadi sujud ni pentingnya nak merendahkan diri kita kepada Allah, nak tunjukkan kehambaan sungguh sembahyang ni. Hamba sungguh kita pada Allah. Siapa? Muka yang mulia. Sanggup dihantar ke tempat yang dipijak. Bumi. Tu dia. Ingatlah. Itu besarnya. Hingga sampai ulama bicarakan, sekiranya sangat pentingnya dahi, kalau seorang itu semaya dia lapik di perut dia tu umpama besi atau kayu. Lentang kayu, besi, lentang begini, kita semaya sini. Apabila kita nak sujud, katakanlah, sujud. Ni perut kita dah di atas besi umpama kayu lah. Situ. Kita merenahkan. Bila merenah, boleh kita akak kaki dua akak. Bila dah perut kita ada sakut atas ni, kaki terakak. Pun ada ulama kata, memadai. Nak menyatakan kata pentingnya dahi. Bahkan ya idrak lagi. Kalau seorang itu yang mempunyai karamat, kata. Kalau seorang karamat tak payah pakai besi dah di perut.
dia boleh sujud gini akak kaki. Akak kepala lutut. Duk gini. Orang karamak ni. Ya lagi. Sebab nak ayat tu. Penting ni dah. Kita nak merendah. Sembah Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita gini ke. Kalau tak ada uzur. Kalau uzur tak ada halah. Uzur pulang kepada kemampuan. Sebab tu seeloknya. Kalau kita kuasa sujud. Kita seelok di bawah lah. Supaya kita boleh sujud dengan sempurna. Tapi tak boleh bangun. Tak ada hal. Kita gugur dah masalah bangun diri kita. Sebab tu boleh gugur lah. Kita pentinglah kepada tu. Itulah dinasihatkan kepada yang uzur itu kita tahu punya diri sendiri. Orang lain tak tahu hak kita. Sahibul bait adra bima fihi. Itu dia dah. Kadang-kadang setengah-setengah mari dengan kereta, tu bawa kereta si siapa pandai tahu si. Masya-Allah. Masya-Allah. Tapi susahnya bila nak bercakap tak boleh setengah pada guru-guru nak sebut talih. Asal alasannya Mekah main tahu si habis cerita. Itu Mekah Madinah habis hang nak kata apa dah. Itulah jadi pentingnya kita kira diri kita sendiri. Hak lebih penting saat ni dah hilang besar sekali. Lepas tu duk hilang ulama tentang hidung ni adakah wajib sentuh atau tidak? Saya kata wajib sentuh hidung hati. Apa nak tunjukkan kehamaan. Amal kita sunat je. Dahi hidung boleh sentuh hati. Itulah. Tu penting dalam bab solat supaya kita menzahirkan ubudiyah. Dia kita mengaku dah kata tidak ada apa dia yang berhak disembah malaikat Allah. Maka kita ni abdu, hamba dia. Kita sembah dia. Kita sembah. Tak supaya yang lain sembahkan yang lain pada Allah kan. Tu dia.